Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Insight Talk dan anda bersama saya, Nabiha Hamid, dalam program Bual Bicara yang membincangkan isu-isu semasa dan juga isu politik tanah air. Baiklah, jalan raya rosak, jalan raya berlubang, jalan raya tak rata. Perkara ini menghantui pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya terutamanya penunggang motosikal yang kita pasti tajuk kita hari ini sangat sesuai dengan penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara langsung ini, iaitu jalan berlubang sampai bila. Ingin saya recap sedikit sebanyak statistik Kementerian Pengangkutan 2019 yang menyebut iaitu setiap hari 18 orang penunggang motosikal meninggal dunia secara purata. Pelbagai faktor selain daripada faktor kecuaian, antara faktornya adalah disebabkan jalan raya yang berlubang. Sesuai dengan tajuk kita hari ini, bersama saya yang merupakan aktivis yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan jalan raya ini, iaitu Encik Azlan Zawawi ataupun kita panggil Bro Lando. Terima kasih Encik Lando kerana sudi bersama dengan Malaysia Insight. Okey, kita ketahui Encik kita panggil Lando lah, Lando sajalah kan. Okey. Okey, Lando, kita tahu Lando merupakan pengasas kepada Ikatan Brotherhood, Ikatan Silaturahim Brotherhood dan juga NGO Mangsa Kejam. Betul. Okey, kalau ikutkan banyak perkara yang mengenai jalan raya ni dah arif lah sebab dah bertahun-tahun. Okey, tapi sebelum saya nak ke soalan yang pertama, saya nak ajak dulu penonton yang sedang menonton di Malaysian Insight ini, Facebook Live ini, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan kekeliruan, okey, sebab kita bersama dengan aktivis yang telah lama mengetahui isu-isu mengenai lubang berjalan pula. Itu lain bahaya. Okey, turap jalan dan sebagainya ini kita tanyakan terus kepada Bro Lando kita. Okey, soalan pertama saya. Saya nak tahu juga sedikit sebanyak, kenapa sebenarnya kita dah sampai tahun 2020, kita nak sampai ke negara maju lah katanya, negara membangun. Tetapi isu ini masih lagi tak selesai. Sampai bila sebenarnya? Terima kasih Nabiha. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong. Selamat tahun baru sekejap lagi. Nak masuk 2021 dah kau. Betul. Kau kita terbang tak ada lagi. Betul. Jalan berlubang masih banyak lagi dan masih kita tidak nampak lagi kita punya hala tuju ke arah zero pothole sebagaimana yang telah diterangkan ataupun dalam Aku Janji. Betul. JKR Sifa Pothole pada tahun 2016. Ya, itu sebenarnya adalah kali pertama saya berjumpa dengan pihak KKR untuk berdiskus sehinggalah terwujudnya apa yang dipanggil Aku Janji Sifar Pothole. Satu inisiatif yang baik ya pada pihak JKR, dan saya nak sebut sikitlah sebelum kita meneruskan ya. Janganlah semua kecam-kecam JKR terlalu sangat kan. Bukan semua JKR itu teruk. Saya tak cakap JKR teruk. Macam sekarang saya nampak diorang buat stiker JKR bermaksud apa sekian-sekian, kes KJ ada sebut jilat Rembau. Rembau. Okay. Dan itu pada saya tak patut. Sebab JKR Rembau adalah antara JKR yang saya hormat. Sebab tak banyak masalah, kita bagi tepukan sikit lah. Okay. Bagi tepukan sikit pada JKR Rembau. Antara yang terbaik. Betul. Ya? Ada juga JKR yang kurang berpotensi lah sebagaimana kita tahu antara jalan paling teruk adalah Selangor dan Johor. Okey, berbalik dengan persoalan yang Sis Nabiha tanyakan tadi, sampai bila kan? Yes. Sampai bila sebenarnya kita hanya boleh berharap dan mengharap satu sistem yang lebih baik. Sebab pada saya, daripada kajian saya daripada tahun 2007 sehingga sekarang nak masuk 2021, antara masalah utama adalah sistem penyelenggaraan jalan raya itu sendiri. Yang sebenarnya kalau ikut SOP KKR, ikut SOP JKR yang dah ada yang betul, saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Sistem yang kerajaan dah buat ni betul. Jangan turap time hujan dah betul. Compaction mesti ada, gunakan bahan yang baik, tetapi dari segi penguatkuasaan itu masih kurang lagi. Masih banyak yang mereka terlepas pandang. Masih banyak kebebasan yang diberikan kepada pemaju developer sebagai contohnya. Masih banyak kebebasan diberikan kepada konsesi. Masih ada jurutera daerah yang menerima kecaman, menerima ugutan daripada orang konsesi. Saya tahu. Jadi sehingga sistem itu sendiri diperbaiki, diperhalusi dan digubal kalau boleh. Sebagai contohnya, kalau JKR perlu
boleh saman kenderaan berat selain daripada JPJ. Go on. Kuasa di tangan kerajaan. Gubal. Jangan menunggu, aku tak boleh saman lori berat, aku bukan JPJ. Kan? Gubalah. You all di peringkat kementerian. Kenapa perlu menunggu? Kan? Banyak benda maksudnya. Tapi nombor satu sistem. Tapi kalau ikutkan saya faham setiap kalau ikutkan prosedur ni dia ada banyak kena ada hitam putih, dokumen dan sebagainya. Memang ambil masa yang lama ke? Kalau ikutkan Lando ada pengalaman membuat aduan dan sebagainya terhadap bila ada satu pothole kena buat aduan dan sebagainya. Sebenarnya ambil masa berapa lama kalau ikutkan? Ada macam saya cakap kita tak boleh secara generalize semua JKR atau semua PBT teruk. Ada yang okey. Ada sebagai contoh JKR Rembau dalam tempoh 24 jam. Di BKL sekarang ni dalam tempoh 24 jam. Kebanyakannya saya tak kata semua. Apabila mereka sendiri boleh hantar merenew diorang, tak melibatkan pihak utility 24 jam. Itu kita tahu. Tetapi ada JKR sebagai contohnya JKR Kelang, sebagai contohnya JKR Johor, kan? Ada yang masalah yang kita dah beritahu hari ini. Bulan depan tak tentu lagi. Sebagai contohnya satu kes arwah Nurul Ain Nurul Ain di Kemalangan 2 bulan lepas di highway Pasir Gudang. Saya dah buat aduan secara terus di dalam rakan KKR. Dalam rakan KKR ni pengarah-pengarah semua ada. Maksudnya saya dah go direct dah sampai ke peringkat tu sekali. Saya beritahu jalan sini dekat highway Pasir Gudang, tolong maklum dah ada lubang besar. Okey? Senyap. Tapi lepas tu dia beritahu okey dah settle. Okey? Kemudian kemalangan berlaku. Jarak antara lubang yang mereka turap berdasarkan aduan yang saya sampaikan, jarak antara itu hanyalah 200 meter sahaja. Takkanlah kau turap lubang yang aku adu ni, kau tak jalan ke depan sikit, itu highway, kau tak boleh pergi mana pun. Kau mesti nampak lubang tu. Lubang tu dah menyebabkan mungkin bajet tu untuk yang lubang pertama saja. Alam. Kan saya tak nak berfikir banyak sangat negatif pasal diorang ni sebab dah terlalu orang sekarang ni semua cakap JKR teruk. So saya sebenarnya menyayangi sebenarnya JKR ni sebenarnya, tapi kita sebagai pencabar, okey, nak mereka jadi lebih baik. Jadi ini yang saya kesalkan. 200 meter daripada lubang yang kita adu tak turap, orang meninggal. Dan benda tu berlaku dalam jarak seminggu daripada aduan yang saya buat. Saya rasa sangat kecewa, saya rasa sangat kesal terhadap apa yang berlaku. Kalau ikutkan Brotherhood dah berapa lama, boleh ceritakan sikit sebanyak bagi orang yang tak tahu di sana semua. Saya pasti ramai yang tahu mengenai apa inisiatif yang dibuat oleh NGO Brotherhood ini. Mungkin sebab saya tahu dulu ada buat secara sukarela, tetapi selepas membuat aduan kalau dia tak turap baru Brotherhood akan turapkan. Boleh cerita sedikit sebanyak? Baik, sebenarnya ramai yang masih belum maklum bahawa Brotherhood ini sebenarnya adalah penjenamaan semula daripada kempen keselamatan jalan raya di peringkat nasional sebenarnya dahulu kita dikenali sebagai kempen keselamatan jalan raya Dr. Moto. Itu melibatkan banyak penaja daripada GV, Kaya Barai Simboy, even LCR Honda, Lucio Cekinelo, MotoGP pun ada bersama kami. Di situ kita mengajak orang supaya memandu secara betul, menunggang dengan cermat, memandu dengan cermat, bawa lori jangan lebih muatan dan sebagainya. Maksudnya dari sudut memberi berpesan-pesan ke arah yang lebih baik kepada semua pengguna jalan raya. Kemudian kita berubah menjadi satu lagi kempen keselamatan jalan raya yang dipanggil kempen keselamatan jalan raya Lance Corporal Mamat, watak saya dalam wadah-wadah Kuala Lumpur. Itu kita menerangkan tentang kepentingan lesen, kepentingan insurans, kepentingan membayar road tax dan sebagainya. Itu kita bekerjasama dengan pihak PDRM. Dan terima kasih kepada Brother KJ. Masa itu dia yang bagi dana untuk menjalankan di peringkat nasional. Khairi sendiri yang terlibat. Sebab tu bila dia jatuh basikal tu, aku masuk campur sebab orang yang bagi dana pada kita, dia yang tergolek. Kan? Tapi anyway, tapi ada hikmah saya rasa. Ada hikmah. Kemudian kita berubah sekali lagi menjadi satu penjenamaan yang baru dinamakan Brotherhood. Ini kita dah tak ajar orang bawa kereta elok-elok dah. Kita tak ajar orang tentang kepentingan lesen dah. Kita ajar jabatan. Sebab masih banyak lagi masalah yang sebenarnya akibat jalan raya itu sendiri. Yang ramai orang kata engkau cuai. Macam you cakap, berapa persen dia kata? 80% tu kecuaian. Dan macam-macam lagi. Sebenarnya definisi kecuaian penunggang, dia kata kecuaian penunggang ke apa? Kecuaian penunggang. Kecuaian penunggang. Sebenarnya bukan 100% kecuaian penunggang. Dia termasuklah kecuaian pihak pemantau. Ini kecuaian ini sifat manusia. Kecuaian pihak pemantau, kecuaian pihak kontraktor untuk membuat turapan dengan sempurna, kecuaian pihak kontraktor untuk menyediakan road line, road marking yang lebih baik, kecuaian saya terpaksa panggil kecuaian pihak JKR dan juga KKR Malaysia untuk mengadakan SOP atau guideline turapan sementara yang daripada dulu sampai sekarang tak ada rupanya.
Tak ada. Tak ada. Okey, Guideline faham. itu tak ada. You can sue me if I'm wrong. Tapi Malaysia tidak ada guideline turapan sementara. Dia ada turapan kekal, dia ada. Tetapi turapan sementara tidak ada. Yang berada hubuk selalu tu turapan sementara. Sebenarnya beraduk yang kita buat ni turapan sementara, tetapi tahap kami kekal. Dan betul. ada juga tahap kekal diorang buat, hanyalah bersifat sementara. Faham, Nampak? saya faham. So orang kata, tapi kalau ikut SOP yang betul, saya rasa tak ada masalah. Cuma untuk turapan sementara tu masih belum ada SOP. Dan kita Pemantau harap maknanya kontraktor ni kalau kata dia turap, sebab saya pernah juga lalu balik kerja kan, kita kenapa jam hujan? Ingatkan jam sebab hujan. Jam sebab turap jalan waktu hujan. hujan. Itu yang viral kan, tunjuk kami berusaha menurap demi menjaga keselamatan. Wah, siap pakai raincoat, siap pakai payung. Tanpa mengetahui bahawa JKR dan KKR sendiri tidak mengizinkan turapan waktu hujan yang terutama hujan yang lebat. Kan kalau dia rintik-rintik tu kita fahamlah, mungkin sebab dah panggil tar panas tu daripada kuari, so mereka kena habiskan. Kalau renyah-renyah itu kita faham. Tetapi ni dah hujan lebat. Dan kes ni banyak. Bukan sikit. Cakap pasal sebelum ini isu jalan berlubang ni mendapat kecaman netizen dan juga mendapat banyak pihak selepas dia jadi viral balik selepas apa? Seorang menteri yang kata tadi, Khairy Jamaluddin telah orang kata kemalangan waktu berbasikal. Tapi daripada segi aspek tu mungkin ada hikmahnya bila orang nampak. Kan yang saya nampak mungkin ada hikmah, tetapi ada juga yang mengatakan kenapa ada sikap double standard bila menteri kemalangan terus siap minta maaf lagi. Minta maaf. Okay. Itu first in the world. First in Malaysia yang saya dengar JKR minta maaf. Sebab kalau macam kes arwah Nur Ain tu, dia ada datang, wakil ada datang melawat keluarga arwah, tapi dia tak cakap minta maaf. Dan saya sendiri sebagai satu NGO Bangsa Kemalangan Jalan Raya Malaysia, kita sendiri tahu yang bahawa tidak pernah ada permohonan maaf secara terus daripada pihak JKR secara dalam media sosial. So ini satu benda yang baru pada saya. Sebab apa yang mereka buat selama ni, kalau mereka bersalah pun mereka akan cakap ucapan takziah dan mereka akan bagi sagu hati. Sebab apabila mereka memohon maaf, ni dengar KJ kalau KJ dengar, kalau mereka memohon maaf, maksudnya mereka dah mengaku salah. Dan kalau dah mengaku salah, mereka boleh disaman. Itu prosedur dia. So kalau nak buat duit, jadi, KJ boleh saman. YBKJ kena saman JKR lah. Silakan saman, go. Okey, satu lagi. Ada juga, saya bacakan sedikit komen-komen penonton dan juga peminat-peminat chip kita. Semua panggil chip ni. Okey. Daripada siapa namanya ni? Berapakah, Syaz 12, berapakah anggaran tender harga turapan untuk satu lubang? Simpan dulu soalan tu, kita akan masuk. Berapa banyak aduan diterima Brotherhood? Yang ini daripada Kali Devi. Berapa banyak aduan diterima Brotherhood mengenai jalan berlubang dalam masa sehari dan juga sebulan? Soalan kedua. Dan juga lain macam cip renungan tu. Saya saja je baca, buat lawak sikit. Tak ada komen pasal aku pakai seluar pendek Itu ada. Ada, nampak ke? Tak Kau apa. janji aku up ni lah. Tak apa, tak ada masalah. Punai itulah. Sekejap saya harap kerajaan, daripada East saya harap kerajaan keluarkan peruntukan untuk menteri-menteri yang boleh berbasikal dan jatuh di setiap lubang-lubang dalam Malaysia. Bagus. Cakap ada hikmahnya. Dan banyak semua bagi Selangor paling banyak berlubang, betul ke? Ya, Selangor dan Johor. Selangor dan Johor. Macam adik-beradik lah. Adik-beradik. Dan soalan keempat, yang ni soalan ketiga lah. Berapa lama tar Brotherhood boleh tahan? Baik. Soalan yang pertama tadi, lubang jalan tu berapa kos dia punya tu sebenarnya? Nampak meja ni tak? Tak nampak? Alamak, kalau sekarang tengah fokus kat abang tak nampak lah. Tak nampak. Size manhole, size standard manhole, kalau you nampak manhole yang 4 segi tu, selalunya kalau kos kontraktor buat di Kuala Lumpur, ni kontraktor luar buat, mungkin dalam 4,000 hingga 5,000. Untuk turap. Turap saja. Kalau Brotherhood punya mungkin dalam RM70 maksimum 2 beg ni. RM70. I mean, you pernah turap dengan saya. Yang dulu RM35 kecil je. Kecil je. Kalau besar manhole, yang besar tu sekarang ni dengan PCC slab, mungkin dalam RM50 ke RM70 lah.
Macam mana boleh sampai kos beribu tu? Boleh cerita tak? Ke macam mana? Apa dia punya? Tak boleh tanya saya sebab saya saya tak pernah masuk tender. Tetapi kita boleh Mungkin boleh try masuk tender. tak nak tengok logo pun tak ada, kita punya barang-barang tak ada logo. Okey, so ini yang kita mohon orang kata pihak bertanggungjawab lebih telus lah. Lebih telus sebab apa-apa peruntukan yang keluar itu dia berbalik kepada rakyat. Ya, sebab dia beri cukai, peruntukan rakyat. Dan sebenarnya Brotherhood ni takkan wujud kalau sekiranya isu harga pada saya sebenarnya tak ada isu pada saya lah, ya. Okay? Sebab kita mati kumpul sendiri-sendiri, okey. Tetapi kalau lubang tu kau tolak sampai 2 juta saja, satu lubang tu kau tolak sampai 2 juta ringgit sekalipun, aku tak peduli. Kan? Aku tak peduli. Yang jadi masalah ada, dah lah mahal. Berlubang balik. Orang jatuh, itu yang kita marah. Betul tak? Saya tahu. Yalah. Untuk peruntukan jalan raya di Malaysia, even say 1 kilometer pergi balik, antara yang termahal di dunia. Di Malaysia. Ya, tetapi kualiti dia tu. So kita mohon SPRM masuk campur. Dan kita mohon SPRM masuk campur, pergi cek ada tak report daripada diorang ni yang tidak benar, kan? Cek berapa kali pecah. Kita tahu satu hari turapan sampai 3 kali pothole lah, satu hari 3 kali. Dan saya tahu dekat Johor, siapa duduk Taman Rinting akan tahu satu selekoh tu dia turap beratus kali dah dalam masa 2 tahun. Beratus kali. Faham. Tahulah. Kalau cakap gitu mengenai peruntukan tender lah kan, berapa untuk jalan lubang nak turap tu. Tapi kalau ikutkan selama Brotherhood setiap hari dapat berapa banyak aduan berlubang jalan tu, dan berapa sehari berapa, sebulan berapa? Saya bagi anggaran. Dalam masa seminggu mungkin bergantung pada cuaca. Antara 20 seminggu hingga ke 30, tapi waktu hujan sekarang ni sampai 50 lah. Semalam saja dekat kapal saja, satu daripada wakil Brotherhood saja 45 lubang. 45 lubang. Semalam di mana? Satu kapal. Di kapal. Kalau kalau dia macam dia aduan ni dia spesifik macam mana tempat ataupun Brotherhood ni kumpul seluruh setiap negeri. Kita ada setiap daerah ada. Kalau setiap negeri tu ada anggaran tak? Kalau setiap negeri. Dia yang paling banyak Selangor dan Johor lah. Purata lah. Unit kita di Selangor mungkin dalam 20 aduan. 20 unit Brotherhood. Aduan dalam seminggu antara 20 hingga 30 dalam seminggu. Maknanya dalam sebulan lebih kurang 80. 80. Dan musim hujan lagi banyak. Maknanya hampir mencecah 100, boleh kata 100. Ada. Dan tindakan itu yang termasuk aduan awam lah. Aduan awam. Yalah, tindakan yang dibuat oleh Brotherhood secara biasalah akan adukan kepada pihak berkuasa tempatan dulu. Dia bergantung. Okey, macam mana? Kalau pengadu biasa macam kata landu sini jam berlubang, tolong attack, tolong kecam, kan? Saya kata jangan. Saya kata awak buat aduan dulu. Buat aduan kepada pemilik laluan. Selalunya mengelirukan sebab Malaysia ni ada satu sistem yang sangat funny. Jalan raya kita ni seramai orang tak tahu jalan siapa. Kita ada jalan JKR terbagi pada dua, JKR Federal, JKR State. Kita ada jalan kepada PBT yang berubah dekat pilihan raya berubah. Ada PBT yang berpecah pada 3 seperti di Johor, Iskandar dan sebagainya. Berpecah-pecah, persepadanan berubah-ubah. Kita ada jalan-jalan yang belum digazetkan oleh pemaju. Kita ada jalan JKR atau PBT yang diserahkan kepada pemaju. Kita ada jalan-jalan persendirian. Kita ada jalan-jalan bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, jalan-jalan kampung. Banyak. Kita ada jalan JPS, jalan PKNS dan sebagainya. Terlalu banyak. Kadang-kadang mengadu kat saya pun kadang-kadang saya tak ada blueprint untuk jalan-jalan raya di Malaysia. Kadang-kadang saya beritahu di BKL pun confuse dia punya persepadanan di BKL dan juga Majlis Pembenahan Selayang. Itulah birokrasi dia. Terlalu banyak. Ya. Jadi kami mendapat aduan yang pelbagai. Dan selalunya kita nasihatkan supaya pengadu buat aduan kepada pemilik laluan dulu berdasarkan beberapa kriteria yang mereka boleh cek, sebagai contohnya papan tanda jalan, logo diorang, papan tiang lampu, stiker diorang. Kalau diorang confuse, kita akan mohon diorang supaya screenshot Google Map, tandakan dan pas pada saya, dan saya akan cuba bantu mengesan siapa pemilik laluan. Tetapi kalau Brotherhood sendiri, kalau menjadi Brotherhood sendiri, Brotherhood aktif, apa yang kita sarankan, nampak lubang, buat marking on the spot. Nampak lubang, standby spray dalam motor, standby spray dalam kereta Viva korang. Marking tu bukan maksudnya turap marking lah, maksudnya tak, kita marking dulu, kita tanda dulu. Kita tanda dulu, kita bulatkan, kita letak awas dan tarikh. Ambil gambar, maksudnya kita dah nampak, kita terus ambil tindakan. Sebab lubang ni risiko dia pada beratus ribu orang yang lalu setiap saat ni, kan. So buat dulu, dan kemudian daripada situ kita sampaikan cabaran. Kita tak buat aduan. Brotherhood tak buat aduan sebab Brotherhood bukan pengadu.
Brotherhood kita mencabar. Mencabar. So daripada gambar tu kita hantar kepada pemilik laluan, kita bagi tempoh, bro, kita tulis, bro, kami dah jumpa lubang kawasan bro, kita bagi tempoh 3 hari, tak settle, maruah lu bawah kaki kami. Itu cara Brotherhood. So dia tak buat, kita palang. Kalau ikutkan daripada tadi tu, Lando cakap ada 20 cawangan kan di Selangor. Oh, Selangor, ya. Okey, di Selangor 20 cawangan, tapi seluruh Malaysia berapa sebenarnya? Yang ada aktif lah di seluruh Malaysia sekarang ni dalam 58. 58 yang aktif. Okey, saya nak tanya tadi sentuh mengenai SPRM kan. Kalau katalah nak SPRM campur tangan ataupun buat siasatan, adakah Brotherhood mempunyai orang kata volunteer lah nak bagi juga maklumat kepada SPRM ni? Kami memang dah hantar banyak maklumat pada SPRM dan kita memang sedia bekerjasama. Ya, dan SPRM pun sebenarnya saya dimaklumkan sudah menghantar pegawai mereka untuk membuat latihan dengan IKRAM, Institut Kerja Malaysia, untuk mengenal pasti beberapa kes-kes yang disyaki. Maksudnya terima kasih kepada pihak SPRM. Cuma kita mau lebih lagi sebab kita faham pegawai SPRM pun tak cukup banyak untuk membantu dalam kes-kes rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa dalam unsur penyelenggaraan jalan raya kita ni. Okey, saya rasa lepas ni saya perlu panggil wakil daripada JKR juga sebab ramai sangat yang nak tahu macam mana SOP turap jalan. Apa sebenarnya peruntukan yang diperlukan kan. Okey, sepanjang pengalaman Lando, sebenarnya SOP yang betul menurap jalan ni sebenarnya. Boleh ceritakan, ada juga orang nak tahu. Sedikit lah, sebab it's very technical. Okey, sebagai contohnya untuk turapan jalan, ada kawasan penyelenggaraan jalan. Nombor 1, mereka perlu pastikan ada TMP ataupun Traffic Management Plan. Okey, Traffic Management Plan. 100 meter, 50 meter mesti ada papan tanda amaran. Okey, kemudian kena letak kon, kena letak barrier, kena letak blinker, mesti ada flagman. Itu TMP. Traffic Management Plan. Tapi kat Malaysia ni baru banyak sangatlah kita tengok orang buat kerja macam ni. Dekat Australia saya beritahu, dekat sidewalk tempat orang jalan kaki, diorang nak repair longkang, ada gate, ada pagar, diorang sewa. Ada gate keliling tu. Siapa tengok YouTube saya dekat Australia, diorang boleh tahu apa yang saya cakap ni. Ada blinker. Ini sidewalk ni, tempat jalan kaki. Ada flag. Semua ada komplit. Itu pejalan kaki. Kita kadang-kadang dekat highway, Pasir Gudang. Ada, saya tunjuk kat ni. Ni producer kita orang Pasir Gudang rasa. Dia gelak. Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kota Tinggi bekas ex aku. Ex tunang aku memang lagi menyampah lah aku. Memang teruk. Bob, kita ada wakil seorang Kota Tinggi, Bob. Betul tak, Bob? Okey. Anyway, maksudnya TMP itu perlu ada. Aku cakap benda betul lah, taklah kau terasa ke tidak? Kau nak halau aku ke? Aku balik ke? Lawak. Okey, teruskan. So, TMP itu perlu. Kemudian bagaimana untuk mengadakan turapan itu sendiri. Apa bahan kualiti dia? Betul. Method of compaction perlu ada. Cuaca bagaimana? Tahu tak, saya pernah menurap di Australia. Saya pergi kat sana, saya bekerja. Bukan bekerja, saya belajar dengan Mak Saleh di Australia. Sebab saya high school, university semua kat Australia kan. So, saya bekerja sambil belajar. Percuma. Kita dapati bahawa mereka ni nak menurap jalan sebab sana ada 4 musim. Malaysia ni ada panas dengan hujan. Dua saja. Tak ada banyak masalah. Itu pun turap hujan. Lagi mudah. Allah dah sayang dah Malaysia ni, bagi 2 musim saja. Dekat sana saya beritahu nak turap ni selain daripada TMP yang saya beritahu tadi. Dia nombor 1, dia kat lori diorang ada satu termometer check. Dia punya hot mix check. Masuk suhu dia jaga. Dia check suhu lagi. Sebab tu dah dia panggil hot mix. Kalau kau turap time hujan tu buat apa? Bangang. So dah jadi tak hot lah. Okey? Betul. So lepas tu suhu hot mix kena jaga. Betul kena jaga, okey? Kemudian nombor 2, suhu ground temperature. Ground. Pavement asal. Dia pakai infrared. Check suhu ground ni. Tak boleh terlalu sejuk. Kalau sejuk sangat dia akan blow torch, panaskan. Dia panaskan dulu. Kalau ada air, dia blow pakai blower. Dia blow dulu. Oh, okey. Kita tak ada blower ke? Macam tak pernah nampak pun. Nyampah aku jawab soalan tu. Okay. Teruklah masuk Malaysia ni kan. Tetapi itulah. So itu nombor 2, ground temperature. Kemudian humidity. Kemudian dia check apa tu suhu persekitaran lah. Itu semua kena check. Lepas tu halaju angin. Halaju angin pun kena check. Sebab sana angin kadang-kadang sejuk. So, sini tak payah pun. Tak payah, bersyukurlah korang. Itu pun masih turap time hujan. So maksudnya ada 4 faktor, 5 faktor sebelum korang turap tu sendiri.
Lepas tu compaction dia macam mana? Pakai hand tamper ke pakai. Ini daripada lori. Daripada lori dia. Dia curah. Lah, tak ada. Lori berjalan. Lori berjalan. Lori berjalan. Tak ada. Anak orang belakang. Okey sudah. Lepas tu dia harap kereta lain belakang tu langgar. Ni berlaku di Pasir Gudang. Dah maaf lah. Orang Pasir Gudang ada. PMP tak ada. Tapi saya walaupun saya tak suka dengan cara diorang buat kerja tanpa SOP ni, tapi saya mengucapkan takziah, kata rasa kesian juga dengan ada seorang yang baru-baru ni kemalangan pekerja konsesi kemalangan. Tapi itulah saya cakap. Dari segi kemanusiaan, kita masih sesama manusia. Saya dengan orang JKR saya baik. Saya dengan Fadilah, Big Brother Fadilah, saya dengan KP, KJ. Tetapi sistem yang salah, saya kena cakap. Betul. Kan? Kita kena tegur kan. Kena tegur. Kan? Satu lagi cakap pasal kualiti turap tu kan. Saya nak tahu juga, orang semua nak tahu juga apa sebenarnya yang berada dekat belakang ni. Kalau ikutkan saya tertanya-tanya juga kan tadi abang sebab aku bengang sebab dia nampak gambar aku pijak-pijak saja pakai kaki. Macam kita buat tu nampak tak? Mula gambar pijak dia kata, "Alah Lando pun pijak tak." Betul tak? Orang kata Lando pun pijak tak, lenyek pakai kaki. Dia tak nampak, selepas tu kita compact pakai Viva punya kereta tayar. Viva bini aku. Aku compact bagi kita Viva. Ada usaha dan bukan semua jenis star boleh pakai, dia tergantung pada kualiti dia. Bergantung pada kualiti dia. Okey, cerita sikit. Ni apa sebenarnya ni? Okey, yang atas tu kita punya tayar beradut yang semua sedia maklum, harga satu pack RM30 saja. Mana-mana. Okey, ini hand compactor, ni pun beradut buat, pusat beradut. Oh, ni yang patutnya ganti pijak lah. So sekarang ni lagi cepat. Kalau dulu Lagi saya buat cepat. 3 minit sebab kita nak so 3 minit. Sekarang ni satu lubang hanya 1 minit saja. Pakai hand compactor ni naik motor pun boleh. Dia boleh pecahkan ni. Boleh agak boleh. Baik-baik. Ada mic. Okey. Okey. Kita tunjuk sikit. Apa susah naik motor pun boleh. Ni pegawai JKR pun boleh buat kot. Buka ni. Tu pasang balik. Naik motor boleh, senang saja. Compact. Ni dalam 12 kilo punya plate. Saya rasa Brotherhood kena apply tender lah. Tak nak lah. Tak boleh Aku punya barang pun tak ada brand. Okey. Yang ini? Okey, ini yang terbaru. Ini terbaru daripada Brotherhood. Ini sebenarnya adalah yang pertama di Malaysia, di dunia sebenarnya ini. Di dunia. Ini kita pakai membrane bitumen. 100% bitumen. Okay. Kemudian kita letak premix ke atas untuk jalan JKR lah, spek jalan JKR. Yang ni kita pakai kat kawasan JMB lah. JMB ni pakai box. Ni dia kira macam mana dia letak saja, dia terus tarik ke macam mana? Tarik saja, kemudian tampal. Ya? Ni untuk sementara lah ni maknanya. Ke atau terus? Dia boleh kekal. Oh, kekal. Kualiti dia sama macam kekal. Sebab apa? Ini bukan stiker. Ini bitumen. Okey, faham. So bila panas, dia akan cair, dia masuk bahagian bawah dan dia akan masuk bahagian atas. Bila kita lalu dia akan jadi satu. Okey, faham. So maknanya ni apa? Bitumen packs. Bitumen packs. Okey. Kalau macam ni sebenarnya kos secara yang Brotherhood buat untuk bukan semua kena pakai ini. Tak semua tempat yang kena pakai tar belakang ni kan. Semuanya pakai itu je. Ini apabila lokasi-lokasi bermasalah. Sebagai contoh je di Port Pasir Gudang MAHE. Mereka pakai ni. Kawasan-kawasan lokasi JMB yang ada masalah micro leak, pipe pecah, ada keluar tapi tak banyak air keluar, dia tampal ni. So air boleh keluar tetapi turapan tu tak pecah. Bawah dia kena letak kolmik lah. Dia lubang, letak kolmik, letak dulu baru letak baru letak patch ni. Dan kemudian yang beli ni juga ada JMB yang high class lah, yang tak nak palam bulat-bulat ikut bentuk kan. So dia nak cantik, dia nampak macam potong lah. Okey, cantik lah. Kalau cakap pasal tar ni, saya ingat lagi dulu 5 tahun, saya rasa dah 5 tahun saya interview Lando yang kita buat video 3 minit RM35 ingat kan? Okey, waktu tu selepas Lando dah turap, kenapa buat marking? Boleh ceritakan orang ramai kenapa buat marking macam tu? Kita ada 2 marking. Satu marking pada lubang sebagai amaran kepada pengguna jalan raya lain dan juga sebagai satu cabaran kepada pihak pemilik laluan untuk menyelesaikan masalah dalam tempoh 3 hari. Dan kemudian marking di atas palaman kami sendiri. Sebab kami ada banyak kes di mana kami palam dan kemudian ada kontraktor yang buat marking dan claim. Faham. Dah lah tak buat kerja. Bila kita buat, dia pula claim pada PBT. Tapi ada tak juga macam netizen kata, oh ini vandalism ni, dah ni patut marking bagi buruk. Tapi inilah penjelasan daripada pengasas Brotherhood. Marking tu untuk tak bagi kontraktor claim. Okey, faham. Okey, sekejap saya nak baca sedikit sebanyak peminat-peminat chip kita. Sekejap, Mastura Malak orang kota.
Okey, Malaysia SOP. Okey, tut. Okey, kejap. Jalan Malaysia banyak main duit, kata Brotherhood Shah Alam. Okey, sebentar. Semua wakil-wakil Brotherhood. Itulah. Ramai ni peminat-peminat. Cerita pasal Faraid, Cip. Faraid. Ramai Okey. nak tahu apa Faraid tu. Okey, sekejap saya nak. Soalan saya macam mana MBSA dapat 5 bintang? Sekejap. Public. Ada soalan tak? Ada soalan? Assalamualaikum Cik. Kalau nak datang Johor, marilah makan. JDT Cafe. Sempat lagi promo dalam ni. Okey, sekejap. Ada soalan dekat mana? WhatsApp. Okey, sekejap. Saya baca yang producer dah asingkan. Senang. Campur soalan-soalan sikit. Anggaran tinggal lubang tadi saya dah tanya. Okey. Mohon buat peruntukan untuk Brotherhood. Mereka kerap buat kerja amal siang malam berhujan panas demi keselamatan orang awam. Ni daripada Buje Capi. Orang Buje ni. Okey. Okey, seterusnya daripada Tak perlulah peruntukan. Amar Zikri. Oh ni berapa cawangan tadi dah jawab, berapa cawangan dah jawab, memandangkan SPRM pun dah jawab. Okey, sekarang ni kakak moderator beritahu pada Cik kalau ni dah cakap. Cik nak tanya satu soalan, betul ke kalau nak turap satu jalan tu kena bayar dulu dekat orang yang jaga kawasan? Kalau tak bayar tak boleh turap. Kalau bayar baru boleh turap. Betul ke macam tu? Okey, ni soalan antaranya. Okey. Okey, soalan Faraid. Okey. Okey, Faraid ni sebenarnya apa yang sistem kita dipanggil management fee lah. Okey. Kita panggil management fee. Sebenarnya sistem penjagaan jalan Malaysia ni agak pelik dari segi funding dia. Okey, you bayar cukai jalan kat mana? Cukai jalan dekat Rotek. JPJ. JPJ lah. JPJ bawah? JPJ bawah Kementerian Pengangkutan. Betul. Kenapa tak pergi bayar pada Jabatan Kementerian Kerja Raya? Diorang yang repair jalan. Betul tak? So daripada A, sistem kita dah salah. Di luar negara seperti di Australia, you bayar pada RTA, Road Transport Authority, ataupun pada Singapore LTA, Land Transport Authority. Diorang yang terima cukai dan diorang yang repair jalan. Kita bayar pada JPJ, pada bawah Kementerian Pengangkutan. Tetapi yang perlu peruntukan ni adalah JKR, KKR. Mereka mendapat peruntukan semata-mata daripada berapa yang mereka anggarkan perlu dan mohon pada MOF, Ministry of Finance. So sistem tu sebenarnya dah salah. Dan peruntukan yang mereka mohon pun saya tahu. Fadilah dia beritahu saya. Minta sekian-sekian, dapat sekian. Kan? Dapat tu saya kata Brotherhood kena ambil tender ni. So kesian. Saya pun kesian juga dengan JKR tak ada bajet, lepas tu bajet lambat dan sebagainya. Tetapi itu bukan masalah saya lah. Kan? Saya dah bayar cukai jalan. Kau nak jadi apa, jadilah kau selesaikan. Betul. Cuma saya boleh cadangkan. Kita sebagai NGO boleh cadangkan kepada pihak kerajaan supaya mungkin boleh bagi sedikit peruntukan daripada cukai jalan itu kepada pihak KKR. Secara terus. Secara terus. So funding, line of funding tu lebih clear. Kan? Lepas dan kemudian macam saya cakap, peruntukan Kementerian Kewangan bagi pada KKR. KKR turap jalan tak? Tak. KKR tak turap jalan, dia bagi pada JKR. JKR turap jalan tak? Dia sub lagi? Tak, dia bagi pada konsesi. Konsesi turap jalan tak? Oh, sub lah. Tak, konsesi tak turap, dia bagi pada Maincon. Maincon pula. Maincon turap jalan tak? Itulah, itu saya pun confused. Tak, Maincon ada subkon 1. Subkon 1 turap jalan tak? Tak, dia ada subkon 2. Subkon 2 turap jalan tak? Tak, subkon 3. Last yang hujung sekali yang betul-betul turap tu adalah je lah. salah. Subconnect. Level itu tut. Yang subtut. Itulah kualiti yang kita dapat daripada peruntukan katakan 10 juta, ending dia mungkin 50,000. So kita aku nak serius ni. Ya betul. Serius. Aku power bang. Tengah marah. Tengah marah. So kalau 10 juta kita nak, kalau pengumuman kerajaan kata 10 juta, aku nak tengok hasil jalan tu 10 juta punya duit. Bukan 50,000. Itu pun yang Sabtu tu nak margin juga. Dia pergi, Assalamualaikum, Bang, mau turap depan rumah. Ambil 500. Betul. Itu selalu. Itu tak peruntukan tu. Kalau kau nampak orang ketuk pintu cakap nak turap, jangan. Kalau jangan kau terlibat lah dalam. Betul. Saya pernah tanya, dia macam yang ada lebihan-lebihan ni. Bukan lebihan. Itu bukan lebihan. Kalau cek kalau selalunya mereka bergerak dalam 10 km radius tapak projek. Special report ni, kena buat special report. Ya. Buat apa? Jual tah? Bapak mertua kau jual tah kat mana? Bukan, dia ada kedai. Jadi depan tu dalam lubang. Jadi lori datang untuk turap. Ada 300-400 bagi turap jalan.
Jangan. Tak, itulah masalah saya. Jangan terlibat. Okey, faham. Itu faham. tak pertukan. Okey. Sekejap, kita itu cakap pasal, okey, saya nak tahu juga ni soalan yang saya dah sediakan sebenarnya untuk cik kita. Okey, kadang-kadang pula ada tersapas sasul. Kadang-kala jalan ni dia baru turap, lepas tu dia korek balik. Lepas tu dia letak wire letak pipe air dan wire elektrik tu kan. Sebenarnya kenapa dia tak ada koordinasi ke antara masing-masing tu? Sebenarnya macam mana dia? Masalah kepada semua PBT tu, utama PBT. JKL kurang sikit. Dia kena tebuk baliklah nak buat betulkan pipe ke apa semua kan. Sebenarnya coordination antara PBT dan juga utility ni masih di peringkat yang pada saya menjengkelkan. Sebab baru buat jalan, kenapa tak sebelum buat jalan tu dipanggil semua wakil-wakil daripada utility untuk duduk bersama-sama, beritahu ini nak naik berapa cm, berapa inci, kemudian apa-apa kerja-kerja trenching buat dulu, kan? Buat dulu, kemudian baru kita buat turapan. Ini konsep ni biasa di luar yang digunakan di luar negara. Tetapi Malaysia ni, itulah saya cakap, kita ada kuasa, tapi kita tak kuat kuasa. Kita tak kuat kuasakan benda tu. Ataupun mungkin ada masalah, ada certain utility yang besar kepala dan kita rasa alamak takutlah kan. You dah ada akta. Sebagai contoh KPKT, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan. Mereka tahun lepas mereka telah membuat satu new act, akta baru di mana denda atau saman sebanyak RM50,000 hingga RM100,000 untuk kerja-kerja trenching, korekan pipe dan juga manhole. Kerosakan manhole dan trenching boleh dikenakan RM50,000 hingga RM100,000 untuk setiap kesalahan. Kenapa sampai sekarang masih belum ada lagi saman ni? Sebab takut ke? Takut lah tu. Akta dah ada tapi kau tak pakai. Kenapa? Takut. Dan benda ni real. Sebab tu saya tak salahkan sepenuhnya kepada PBT sebab saya tahu ada masalah utility yang sedemikian. Okey, sebagai Brotherhood, sebagai orang yang dah lama buat kerja NGO pasal isu berkaitan jalan raya ni, sebenarnya apa bagi cadangan terbaik lah? Apa sebenarnya cadangan terbaik untuk isu jalan berlubang ni berkesudahan lah orang kata? Okey, bab kata seorang rapis terkenal Malaysia, Kerpis. Kerpis. Kerpis ke Kepris? Dia rapis. Yelah, Kepris lah yang botak-botak tu. Kan? Yang dia mana? Cat. Yelah, Kepris lah. Kerpis. Bab kata Kerpis. Dan settlekan masalah lubang di kepala tu dulu. Sebelum kau settlekan masalah lubang di jalanan. Ya, Kerpis cakap macam tu. Yelah. Asal kau gelak? Yelah. Okay, teruskan. Yelah, maksudnya kalau okay, selain pada itu, apa lagi yang boleh maksudnya mentality tu diri sendiri. Kemudian kesungguhan, sifat memegang amanah, tanggungjawab, berbayar. Dapat gaji, kan sepatutnya orang bersyukurlah orang kerja JKR ni. Saya mohonlah. Kita ni buat kerja free, risiko sendiri, nyawa sendiri, duit sendiri. Sepatutnya orang bekerja sebagai dalam bidang penyelenggaraan jalan ni rasa bersyukur sebab korang gaji dapat, kan? Korang ada kepercayaan, ada kenderaan, ada uniform, ada allowance, ada gaji, ada overtime dan sebagainya. Mohon korang semua supaya menghormati amanah, tanggungjawab, berbayar itu. Maksudnya dunia dapat, akhirat pun dapat. Kalau korang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, korang dapat dua-dua. So tolonglah berubah. Kita perlu berubah. Ni nak masuk 2021 ni. Tolong. Sekejap, ada juga orang tanya ni, Cip nak tanya dari mana datang duit untuk buat jalan tar dan juga cat spray untuk unit-unit Brotherhood ni? Baik, untuk cat spray, unit-unit Brotherhood diorang keluarkan duit sendiri. Sukarela pakai samurai ke, pakai apa DIY ke, tak kisah, itu pakai duit diorang sendiri. Tetapi tar saya bagi percuma melalui daripada income perniagaan saya dan juga jualan t-shirt, cap, stiker dan sebagainya. Maksudnya daripada NGO sendiri, maknanya dia gunakan untuk sumbang semula. Kita apa-apa t-shirt, stiker baru nampak Brotherhood tu, maksudnya mereka pernah menjadi sebahagian daripada usaha Brotherhood, di mana duit mereka sebahagian keuntungan tu kita bagi balik dari bentuk tawakaf lah, kita panggil tawakaf lah, sebab tadi percuma. Kita dah hantar di Sabah, Sarawak, tak percuma untuk orang pakai. Kalau ikutkan, ada ke buat secara Brotherhood ada tak buat secara macam akaun untuk sumbangan ke apa? Tak ada? Oh no. Tak ada. Minta maaf, aku takkan botakkan kepala semata-mata nak tolong budak-budak. Aku takkan. Kita perlu lebih inovatif. Saya kesian lah. Minta maaf, ada beberapa pemimpin kita sekarang ni. Mereka terlalu mengharapkan peruntukan kerajaan. Kalau kau nak buat baik,
Kalau kau tak mampu, kau duduk diam kat rumah. Kau tak payah nak mohon sumbangan sampai nak buat benda-benda macam tu, nak buat gimmick benda macam tu semata-mata untuk membantu orang lain. Kalau kau mampu, kau buat. Kalau kau tak mampu, kau kena usaha. Dan macam Beradut, saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya. Saya bukan anak jutawan dan sebagainya. Tapi kita cari jalan, buat perniagaan. Ataupun social media punya entrepreneur kan, kita boleh berbuat sesuatu, jangan harapkan pada kerajaan. Dan saya mohon, saya tahu banyak NGO sekarang yang bersama dengan saya, mereka semua mencari jalan untuk mendapatkan dana secara sendiri sendiri. Okey, dan mungkin secara kesimpulan lah, banyak kita dah bersiaran nak dekat 40 minit hari ni. Secara kesimpulannya, kalau sebagai aktivis, orang kata aktivis yang dah lama memperjuangkan isu jalan ni, apa nasihat dan juga saranan Brotherhood kepada pihak berwajib dan juga mungkin kepada rakyat Malaysia kalau ada juga yang nak volunteer buat juga usaha sama macam Brotherhood ke? Okey. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kepada Big Brother Fadilah sebab menerima cabaran ini pada 2016 yang lepas, di mana itu perjumpaan kali pertama dengan pihak KKR. Mereka menerima Brotherhood sebagai pencabar kepada sistem. Terima kasih kepada DBKL, Ibu Datuk Bandar Kuala Lumpur yang menerima Brotherhood sebagai satu pencabar kepada sistem. Kita ucapkan juga terima kasih kepada ahli-ahli JKR sendiri yang betul-betul nak bekerja untuk rakyat. Itu kita suka. Nak dengan ikhlas bekerja demi keselamatan orang ramai. Tetapi macam saya cakap, kita tidak bermusuh sesama manusia. Sesama manusia kita kena jaga ikatan silaturahim kita. Itu yang kita katakan menjaga ikatan silaturahim. Tetapi dari segi sistem itu ciptaan manusia. Tak salah pun kalau kita hentam sistem. Tak salah, semata-mata demi kebaikan semua orang, kita perlu buat. Okey, kejap, ada satu soalan terakhir pada penonton, Huzaifah Bakri. Cip, buat bangunan jalan rosak, buat LRT MRT jalan rosak, apa pandangan? Pandangan saya macam tu saya cakap, sistem kan? Dan juga sistem paraid itu sendiri. Sebab orang atas-atas ni semua pandai-pandai. Diorang ada IR, diorang ada degree engineering dan sebagainya. Tapi logik tak logik. Kenapa diorang atas-atas ni ada engineering semua ni, tapi hasil dia macam ni? Sebab yang bawah yang buat ni tak ada kelayakan. Itulah yang perlu. Warga asing yang buat kerja. Kan? Di Australia, diorang tak bagi warga asing. Saya nak belajar pun, dia tanya saya banyak-banyak. Saya tunjuk NGO, kita tunjuk BBC, tunjuk ABC Australia pernah interview. Baru dia ambil saya dia belajar sama diorang. Diorang tak suka warga asing sebab diorang nak merasakan mereka bangunkan negara diorang sendiri melalui sikap sayangkan negara diorang. Diorang takkan bagi izin orang-orang asing untuk kerja. Okay. Itu kita nak mohon mana-mana belia-belia yang ada belajar engineering dan sebagainya, joinlah JKR. Bawa satu perubahan. Faham? Okey, baik. Itu kesimpulan yang telah disampaikan oleh Brotherhood, pengasas Brotherhood kita. Terima kasih banyak sangat kerana sudi bersama dengan Malaysia Insight buat pertama kalinya. InsyaAllah lepas ni kalau ada isu-isu yang best, kita boleh panggil Lando lagi selepas ini. InsyaAllah. Okey. Itu saja yang dapat kita kongsikan mengenai isu jalan berlubang sampai bila, apakah kesudahannya. Bagi penonton Malaysia Insight, terima kasih kerana sudi bersama kami daripada awal sehingga akhir rancangan ini. Teruskan bersama Insight Talk selepas ini. InsyaAllah kami akan bawakan topik-topik yang lebih hangat untuk anda. Sekian saja daripada saya, Nabiha Hamid. Assalamualaikum. Jumpa lagi.